Dalam membicarakan penurunan wahyu yang pertama, Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya yang diriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, katanya, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawmi fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak as-subh. Bermula peristiwa penurunan wahyu yang pertama ialah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mimpi dengan mimpi yang benar di dalam tidurnya, yang disebut dalam hadis ar-ru'ya salihah. Sebahagian riwayat menyebutnya ar-ru'ya sadiqah, yang memberi maksud dengan maksud yang sama. Kebenaran mimpi Nabi diumpamakan dengan cahaya pagi, kerana cahaya itu telah menerangi dan meninggalkan kegelapan malam. Hadis ini termasuk marasilus sahabah radhiyallahu anhum, yaitu hadis mursal yang disampaikan oleh generasi sahabat, kerana Aisyah radhiyallahu anha tidak mengalami secara langsung ataupun tidak melihat peristiwa itu secara langsung. Bahkan beliau hanya mendengar kisah itu daripada Nabi SAW ataupun generasi sahabat yang lain. Disebut dalam Fathul Bari dan Sahih Muslim di Syarhin Nawawi bahawa para ulama telah menganggap hadis marasilus sahabah ini boleh dijadikan hujjah. Wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW diawali dengan mimpi, bertujuan agar baginda tidak terkejut dengan penurunan wahyu secara sedar ataupun nyata selepas itu. Apatah lagi tugas sebagai seorang Rasul merupakan suatu tugas yang berat. Sudah tentu tanda-tanda yang ringan telah ditunjukkan kepada baginda untuk membiasakannya. Selain mimpi, Rasulullah SAW juga telah diberikan tanda-tanda yang lain. Di antaranya, baginda dapat mendengar ucapan salam daripada batu dan pokok. Manakala sambungan berikutnya daripada hadis Al-Bukhari ialah summa hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari Hira fa yatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud layali dhawati al-'adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik thumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Kemudian timbul keinginan pada diri baginda untuk menyendiri di tempat yang sunyi. Baginda pun memilih Gua Hira sebagai tempat untuk beribadah. Baginda pun pergi selama beberapa hari. Apabila bekalan habis, baginda akan kembali kepada keluarga untuk mengambil bekal dan kembali semula ke Gua Hira. Hal ini berlarutan selama sebulan dalam bulan Ramadan, seperti mana kata Ibnu Ishaq, fakana yujawir, maka baginda pun tinggal di situ. Perkataan fayatahannasu di dalam hadis memberi maksud yatahannafu, bermaksud Nabi memilih untuk mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim dengan meninggalkan kerosakan akidah Arab jahiliyah pada masa itu. Secara zahir, perkataan tersebut adalah perkataan periwayat yang dimasukkan ke dalam hadis sebagai menghuraikan tujuan Nabi tinggal di Gua Hira. Kemungkinan perkataan Urwah, iaitu salah seorang perawi yang beriwayatkan, ataupun perkataan perawi selepasnya, tidak dijelaskan secara terperinci tentang sifat ibadah baginda sewaktu berada di Gua Hira. Ketika Nabi sedang berada di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril dengan rupanya yang sebenar, sebagaimana diceritakan dalam sambungan Sahih Al-Bukhari. Hatta ja'ahul haqqa wa huwa fi ghari Hira faja'ahul malak. Hal ini juga dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Najm, wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Dan Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia menghampiri, kemudian mendekati lebih hampir lagi, maka dia berada hampir dengan Nabi SAW. Jaraknya dengan baginda antara
pada dua hujung busur tanah atau lebih dekat lagi, kemudian menyampaikan kepada hambanya yaitu Nabi SAW apa yang diwahyukan. Kata Aisyah ketika mendengar ayat ini, seperti dalam riwayat Al-Bukhari, wa innahu atahu hadhihi al-marrah fi suratihi allati hiya suratuhu fasadda al-ufuqa. Sesungguhnya dia datang pada kali ini ketika di Gua Hira dalam rupanya yang asli dan bentuknya telah menutupi ufuk langit. Ketika Jibril berada dekat dengan Nabi SAW, hal ini diceritakan oleh Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janah, bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril mempunyai 600 sayap. Ketika itu Jibril berkata kepada Nabi, "Iqra, bacalah." Kata Nabi, "Ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca." Fa'akhazani faqattani hatta balagha minil jahda. Setelah itu Jibril pun memelukku, kata Nabi, sehingga aku sukar untuk bernafas. Kemudian dia melepaskanku dan mengulangi suruhan untuk kali yang kedua. Namun aku tetap berkata, "Ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca." Dan Jibril memelukku untuk kali yang kedua. Hal ini diulangi hingga ketiga kalinya. Lantas kali yang ketiga Jibril melepaskan aku dan Jibril membaca surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Dalam riwayat Muslim, sehingga ayat alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena, yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Sudah tentu terdapat hikmah mengapa malaikat Jibril memeluk Nabi SAW. Kata Ibn Hajar, agar baginda tidak mengalihkan tumpuan terhadap situasi tersebut. Selain itu, ia juga untuk memperlihatkan kesungguhan untuk menyampaikan wahyu, di samping sebagai peringatan kerana beratnya perkataan yang hendak disampaikan. Ketika Jibril melihat Nabi sabar menghadapi situasi itu, maka wahyu pun disampaikan kepada baginda. Sebahagian ulama menyatakan perbuatan Jibril kepada Nabi itu merupakan pengkhususan kepada baginda yang tidak dilakukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fu'adu, fadakhala 'ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni zammiluni fazamaluhu hatta dhahaba anhu ar-ram. Selepas peristiwa itu, Nabi pun bergegas pulang. Baginda kelihatan gemetar sehingga baginda masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Khadijah, "Selimutkanlah aku, selimutkanlah aku." Mereka pun menyelimutkan baginda sehingga hilang perasaan takut yang ada pada diri baginda. Qala li Khadijah wa akhbaraha al-khabara laqad khashitu 'ala nafsi. Faqalat Khadijah, "Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Innaka latasir rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid taifa wa tu'inu 'ala nawaibil haqq." Nabi pun menceritakan ketakutannya kepada Khadijah dan menceritakan hal yang berlaku. Khadijah berkata, "Jangan takut, demi Allah, sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan engkau sedih selama-lamanya, kerana engkau sentiasa menghubungkan silaturahim, benar dalam berbicara, menanggung beban orang lain, berusaha menolong orang yang tidak berkemampuan, memuliakan tetamu, dan akhir sekali wa tu'inu 'ala nawaibil haqq." Dalam menghuraikan perkataan ini, An-Nawawi menukilkan pandangan para ulama radhiyallahu anhum, yaitu disebabkan akhlak, budi pekerti dan kebaikan Nabi SAW yang lain, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menentukan ke atas diri baginda dengan keadaan yang baik. Maksudnya,
kejadian yang dialami oleh Nabi di Gua Hira memberi petanda yang baik di atas diri baginda dan tidak mungkin akan menyebabkan baginda akan bersedih untuk selama-lamanya.